Selamat pagi murid-murid. Semua sehat? Sehat. Selamat pagi Cikgu, Selamat pagi, sehat-sehat. Cikgu. Sehat. Oke, murid-murid, hari ini kita akan masuk ke subtopik yang baru, yaitu entity, attribute, set hubungan, dan kekardinalan dalam pangkalan data. Oke, apa maksud subtopik hari ini? Jadi sebelum kita lebih memahami tentang subtopik kita hari ini, mari kita sama-sama menonton satu video yang Cikgu sudah sediakan, bukan Cikgu sudah sediakan, Cikgu sudah cari untuk kita lihat bersama-sama. Oke, mungkin ada di antara kamu 4 orang nih yang pernah nampak game nih, jadi kita lihat sedikit. Follow me! There's no time for fear now! Okay. Of course people pay attention to me. It's me! Sorry. Okay. The Enders are freaking me out with their ugly. Oke, baiklah. Itu saja untuk tayangan video kita. Oke, jadi dalam video tadi apa yang kamu dapat lihat? Oke, video tadi tentang apa? Permainan video. Betul, permainan video kan. Jadi apa kaitan dia dengan topik yang kita akan belajar hari ini ialah kalau kamu lihat di atas sini, Cigo ada bagi satu topik, satu tajuk yang bertulis persekitaran. Jadi sebenarnya untuk tajuk kita hari ini, semua elemen yang disebut dalam tajuk ini ialah berkaitan dengan pangkalan data, dan apa yang game tadi video yang Cigo coba sampaikan ialah untuk membuat satu pangkalan data, kita mesti mempunyai persekitaran. Persekitaran di mana pangkalan data itu akan digunakan. Jadi dalam case permainan video ini, persekitaran untuk pangkalan data permainan video ini ialah persekitarannya ialah game itu sendiri. Jadi kalau kita lihat karakter dalam game tersebut tadi, apa yang kamu boleh cerita pasal karakter dalam game sebentar yang kita sudah lihat sebentar tadi? Ada siapa yang boleh bagi sedikit perkongsian? Laila, Cikgu. Oh, Laila. Oh, Laila itu saya rasa mesti nama karakter game tadi kan? Betul. Nah, jadi Ahmad Bukhari sebut Laila itu ialah nama karakter tersebut. Jadi di sana kita dapat melihat bahwa karakter itu mempunyai satu attribute yang kita akan ketahui lebih lanjut lagi sebentar nanti, dan dia wujud di dalam persekitaran yang kita panggil pangkalan data, di mana elemen-elemen ini wujud di dalam persekitaran tersebut. Jadi apakah itu persekitaran? Persekitaran ialah organisasi di mana pangkalan data direka bentuk, dibangunkan, dan digunakan. Dalam case video sebentar tadi ialah kita punya game permainan video tadi. Jadi seterusnya pangkalan data mengandungi komponen-komponen yang terdiri daripada entity, attribute, set hubungan, dan kekardinalan dalam reka bentuknya untuk mewakili persekitaran. Jadi seperti yang Cigu sudah sebut tadi, dalam persekitaran itu ada pangkalan data yang terdiri daripada topik yang kita akan belajar hari ini. Jadi apakah itu entity?
Entity merupakan suatu objek yang boleh dikenal pasti dalam sebuah persekitaran. Jadi contoh dia dalam permainan video tadi, objek yang kita boleh kenal pasti ialah seperti yang Ahmad Bohori cakap tadi, karakter. Karakter yang diberi nama Laila. Jadi di sini dia sebut mempunyai data deskriptif. Data deskriptif ialah satu data yang boleh membuat kita boleh mengenali karakter itu ataupun entity itu sebenarnya entity yang jenis apa, dia punya karakteristik. Jadi seperti tadi karakter itu ialah satu entity, objek kan, kita boleh lihat karakter itu. Dan karakter itu apa yang kita boleh describe karakter tersebut ialah seperti yang Ahmad Bohori cakap, nama dia Laila. Jadi Laila itu ialah satu data attribute yang kita panggil data attribute dan data deskriptif, dan nama itu secara umumnya ialah satu attribute untuk membolehkan kita mengenal pasti entity itu. Jadi seterusnya kata nama khas tidak boleh digunakan. Jadi maksud dia Laila tidak boleh digunakan untuk memberi nama sebuah entity. Jadi seperti Ahmad Bohori ataupun nama Syamil, Muhammad Syamil tidak boleh digunakan untuk menamakan sesebuah atribut itu. Contoh-contoh entity yang boleh digunakan ialah seperti orang, tempat, atau benda. Apa yang dimaksudkan oleh orang di sini bukanlah nama, sekali lagi bukan nama, kata nama khas, tetapi contoh seperti murid-murid semua ialah satu entity di mana murid-murid mempunyai data-data deskriptif seperti nama, nomor IC, dan juga apalagi alamat rumah. Itu ialah data deskriptif entity murid, yaitu Anda semua, murid-murid semua. Jadi mari kita lihat lebih lanjut apakah itu data deskriptif yang sebenarnya. Jadi data deskriptif merupakan apa yang kita sebut attribute. Jadi attribute itu ialah sesuatu yang elemen yang menerangkan ciri-ciri sesuatu attribute. Di sini ada typo sedikit, menerangkan ciri-ciri sesuatu entity sebenarnya. Juga ada typo sedikit. Jadi attribute ini akan menerangkan ciri-ciri sesuatu entity. Jadi contoh entity seperti murid-murid. Jadi entity kita ialah murid, dan attribute, salah satu attribute yang boleh menerangkan entity itu yaitu murid ialah nama Anda semua, nama murid-murid semua kan, seperti Syamil. Jadi murid itu ialah attribute dan Syamil itu ialah data attribute tersebut. Jadi contoh beberapa murid seperti Muhammad Syamil, Muhammad Faiz, C. Salma, dan juga Ahmad Bohori itu ialah semua data attribute di bawah satu attribute yaitu nama. Jadi mari kita lihat selanjutnya set hubungan pula. Sesudah kita mempunyai entity dan juga data deskriptif yaitu attribute, bagaimana pula kita mau membangun entity-entity tersebut menjadi satu pangkalan data yang lengkap ialah dengan menghubungkan beberapa entity menjadi satu set hubungan ataupun hubungan yang bermaksud perkaitan antara entity itu sendiri. Jadi hubungan merujuk perbuatan yang diwakili oleh kata kerja. Contoh dia, kita ambil sekali lagi entity murid. Entity murid dan juga entity sekolah. Oke, baiklah. Jadi agak-agak kamu rasa apa hubungan antara murid, entity murid, dan entity sekolah ini? Boleh sesiapa bagi sedikit pendapat? Oke, Cikgu panggillah nama. Oke. Cikgu mau panggil Ahmad Bohori. Oke, Cikgu rasa Ahmad Bohori punya line connection ada kurang sedikit, jadi kita panggil Muhammad Syamil lah. Ada cikgu, saya Dia ada. tu juga ada juga. Oke. Ahmad Bohori, kamu rasa agak-agak lah apa hubungan antara entity murid dan entity sekolah? Nah, hubungan itu perbuatan yang diwakili oleh kata kerja.
Hubungan tak ada idea cikgu. Oke, Ahmad Bohri tidak idea. Jadi, oke, Cikgu tanya satu lagi soalan mudah. Oke, Muhammad Syamil, kenapa Syamil pergi ke sekolah? Sebab nak belajar. Nah, betul. Syamil pergi ke sekolah untuk belajar. Maksud dia itu ialah hubungan antara entiti murid dan juga entiti sekolah. Di mana murid belajar, di sini Cikgu letak contoh mata pelajaran tapi boleh letak sekolah. Jadi itu ialah hubungan antara entiti murid dan juga entiti sekolah. Jadi untuk lebih lanjut lagi, entiti murid dan juga entiti sekolah itu boleh dikenal pasti melalui susunan dia, di mana entiti pertama yaitu lebih dikenal sebagai entiti subjek, yaitu murid, ialah pelaku yang melaksanakan hubungan tersebut ke atas entiti kedua. Entiti kedua pula diberi nama entiti objek, di mana entiti tersebut akan menerima kesan. Contoh seperti yang Syamil cakap tadi, pergi ke sekolah untuk belajar. Jadi maksudnya murid sebagai entiti subjek akan belajar, akan melakukan hubungan tersebut yaitu belajar, dan yang menerima kesan daripada Syamil ataupun murid itu ialah sekolah tersebut. Jadi itu ialah cara kita membuat satu perhubungan antara dua entiti. Jadi itu ialah hubungan, tapi apa pula itu set hubungan? Set hubungan pula bermaksud koleksi sepasang entiti, objek-objek, subjek-objek yang mempunyai hubungan yang sama. Maksud dia beberapa hubungan yang mempunyai hubungan yang sama di-compile untuk menjadi satu pangkalan data, dan itu ialah pangkalan data yang kita sedang belajar pada masa ini. Oke, baiklah. Apakah pula itu kekardinalan? Sudah kita ada hubungan, kita ada entity, kita ada attribute, dan kita ada hubungan. Jadi apakah pula itu kekardinalan? Kekardinalan pula merujuk kepada hubungan di antara satu entiti kepada entiti yang lain. Seperti yang kita sudah lihat tadi, murid belajar mata pelajaran. Jadi antara kedua entiti ini, kita sudah dapat melihat satu hubungan. Tetapi kekardinalan pula, dia merujuk lebih details apakah hubungan itu, macam mana murid dan mata pelajaran ini dihubungkan. Jadi contoh murid belajar mata pelajaran. Di sini kita dapat lihat ada 3 jenis hubungan, yaitu satu kepada satu kepada banyak, dan banyak kepada banyak. Apa yang dimaksudkan dengan hubungan ini? Mari kita lihat sebentar di slide seterusnya. Jadi di sini coba bagi contoh satu entiti warga negara dan juga satu entiti kad pengenalan. Kita dapat lihat sini Cigo letak nomor 1 dan 1. Kenapa? Sebab setiap seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan saja. Oke, jadi Cigo mau tanya kamu, adakah kamu pernah melihat seorang yang mempunyai 2 IC? Adakah? Cik Salma pernah melihat seorang mempunyai 2 IC? Tak pernah cikgu. Pendatang asing, Oke, cikgu. pendatang asing, walah. Tapi Cikgu pernah melihat seorang yang ada 2 IC. Cikgu ada 2 IC, tapi Polis satu. askar. Wah, itu IC lain, Syamil. Oh. Itu identity card untuk ketenteraan, untuk pekerjaan mereka. Oke, untuk kad pengenalan kita, kewarganegaraan kita ada satu saja, tapi Cikgu ada 2. Tapi satu invalid, sebab Cikgu sudah ganti IC lah. Jadi tapi nomor dia, antara 2 kad tersebut nomor dia tetap sama. Dan itu ialah apa yang kita panggil hubungan 1 kepada 1. Setiap warga negara seperti Cikgu dan murid-murid semua, kita mempunyai satu kad pengenalan, yaitu satu nomor saja. Dan set nomor itu hanya mempunyai satu orang kewarganegaraan saja. Jadi dia hubungan antara warga negara dan kad pengenalan ini ialah 1 kepada 1. Dan mari kita lihat seterusnya, 1 kepada banyak. Seorang tuan rumah boleh memiliki banyak rumah. Tetapi satu rumah tidak boleh dimiliki oleh banyak tuan rumah. Contoh dia,
Muhammad Faiz. Oh, izinkan Cigo minum segelas air dulu. Oke, contoh dia. Muhammad Faiz ialah seorang tuan rumah. Oke, at first Muhammad Faiz ada satu saja rumah, di mana dia menyewakan rumah tersebut kepada Syamil dan Ahmad Bukhari. Tetapi selepas beberapa tahun, Faiz mempunyai banyak keuntungan dan membeli sebuah lagi rumah untuk disewakan kepada orang. Dan di sana kita dapat melihat Faiz mempunyai 2 buah rumah untuk disewakan kepada orang. Dan di sana kita melihat Faiz sebagai tuan rumah mempunyai banyak rumah. Jadi hubungan tersebut kita dapat lihat satu kepada banyak, yaitu satu tuan rumah mempunyai banyak rumah. Dan bagaimana pula kalau kita melihat banyak kepada banyak? Di sini Cikgu letak satu entity yaitu pelanggan dan juga entity satu lagi barang. Entity objek dia ialah barang. Jadi kita ambil contoh, Cik Salma ialah seorang pelanggan dan barang yang dibeli ialah biskut. Kita letak biskut Chips Mo lah. Biskut Chips Mo. Di mana Salma selain dia boleh beli biskut Chips Mo, dia juga boleh beli barang lain. Contoh dia sebotol cola. Jadi di sana Salma sudah sebagai seorang pelanggan, dia membeli lebih daripada satu barang, yaitu banyak barang. Dan tidak mustahil juga untuk sebotol cola ataupun cola dibeli oleh bukan Cik Salma saja, tapi mungkin boleh dibeli oleh Syamil. Jadi maksudnya di sini banyak pelanggan boleh membeli banyak barang. Ataupun seorang pelanggan boleh membeli banyak barang dan satu barang boleh dibeli oleh banyak orang. Satu jenis barang boleh dibeli oleh banyak pelanggan. Di sana itu kita boleh melihat hubungan banyak kepada banyak. Jadi selepas Cikgu sudah cerita pasal attribute, entity, set hubungan, dan kekardinalan, mari kita uji pemahaman Anda semua. Coba kamu scan ini quiz untuk kita sedikit menguji pemahaman kita. Cikgu ada link tak? Link kejap, Cikgu cari dulu. Oke, Ahmad Bukhari, Cikgu sudah letak link di bagian komen, jadi boleh lihat di situ. Oke, untuk yang lain dapat akses? Dapat. Oke, jadi kamu boleh tulis di sana lah. Dan Cikgu boleh monitor di sini. Oke, mari kita sama-sama lihat. Oke, murid-murid, ada yang sudah siap buat ini ujian pemahaman? Oke, mari kita sama-sama lihat progres kamu. Oke, nampaknya ada sudah yang jawab di sini. Dia letak nama, kelas, dan umur. Jadi kita lihat dulu soalan dia. Senaraikan sekurang-kurangnya 3 atribut untuk entity berikut. Murid dan pekerja. Kita lihat di sini. Ada yang letak nama, kelas, dan umur untuk murid. Dan juga untuk pekerja, nama, gaji, dan jawatan. Oke,
Di sini tepat, betul. Ini ialah attribute untuk menerangkan ciri-ciri entity tersebut. Mari kita lihat jawaban seterusnya. Di sini dia letak Ali, Abu Bakar, Cigu, YB, dokter. Oke, ini ialah data attribute. Ini ialah data attribute di mana data-data ini akan dimasukkan ke dalam attribute. Jadi di sini betul juga, cuma ada sedikit salah paham dan ini ialah data di dalam attribute tersebut, jadi tidak apa. Oke, di sini entity murid dia letak attribute nama, tarikh lahir, kelas. Untuk pekerja, nama, ID pekerja, dan nama kilang. Oke, ini dan dia bagi underscore lagi. Oke, ini memang betul-betul tepat lah, boleh dipakai terus untuk ke dalam pangkalan data kita. Seterusnya di sini nama, nomor metrik, jumlah subjek. Dan untuk pekerja, nama, ID pekerja, dan masa bekerja. Oke, jadi semua murid-murid dapat menjawab dengan baik, dapat paham apa yang Cikgu cerita sebentar tadi. Jadi mari kita kembali ke slide kita. Ya, Cikgu share semula. Oke, mari kita masuk kepada rumusan. Oke, hari ini kita sudah belajar pasal entity, attribute, set hubungan, dan juga kekardinalan. Jadi apa yang Cikgu tunjukkan di sini ini dipanggil satu persekitaran, di mana satu pangkalan data diguna pakai, yaitu kita dapat melihat di sini ada dia tulis pelanggan bank, ada nama, kad pengenalan, terus di sini deposit, account, nomor, jenis account, pakai account. Jadi agak-agak lah. Kamu rasa yang pelanggan bank dan juga account ini apa? Oke, ada sesiapa yang boleh bagi pendapat? Kamu rasa pelanggan bank dan account ini, bukan, ini satu dan juga M ini apa? Satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Oke, betul. Satu kepada banyak. Oke, apa itu satu kepada banyak? Dia tergolong dalam apa? Cardinality you. Cardinality, betul. Dia pakai English. Oke, betul Ahmad Buhari, tepat. Ini ialah kekardinalan. Dan juga kalau kamu lihat nomor ini dalam shape dia apa? Bujur kan? Jadi apa yang dengan shape bujur? Ini Cikgu belum cerita lagi cara penulisan dia dalam diagram ini. Jadi kalau kamu lihat nomor, jenis account, pakai account ini dia tergolong dalam elemen apa? Oke. Yang deskriptif tu, Cikgu. Betul-betul. Ini ialah data deskriptif di mana nomor, jenis account, pakai account ini menerangkan apa itu entity account. Nah, Cikgu sudah kasih bocor satu jawaban lagi. Jadi, nomor, jenis account, dan pakai account itu ialah attribute ataupun data deskriptif di mana dia boleh menerangkan apa ciri-ciri entity tersebut. Jadi, sudah pastilah account dan pelanggan bank ini dipanggil entity, yaitu objek yang boleh dikenal pasti dalam persekitaran ini. Jadi kalau persekitaran ini kita boleh simpulkan dia adalah satu persekitaran bank, di mana kita ada pelanggan bank yang mendepositkan duit ke account dia, dan juga kita dapat lihat deposit itu ialah hubungan antara entity pelanggan dan juga entity account. Jadi apa yang Cikgu lupa sebut sebentar tadi ialah kalau kamu lihat untuk entity, dia tulis ini account, dan juga kalau kamu lihat dia punya bentuk untuk entity biasanya kita akan tulis dengan bentuk segi 4 tepat, dan di dalam dia baru kita tulis nama entity kita, yaitu account di sini. Dan bagi attribute pula kalau kamu lihat di sini bentuk dia bentuk bujur,
bentuk bujur, dan di tengah-tengah dia baru kita letak nama atribut tersebut. Jadi Cigo ulang balik lagi yang sebentar tadi, uji pemahaman sebentar tadi, kita dapat lihat ada yang menjawab nama, dia bagi terus nama macam Ali, Abu begitu kan. Itu ialah di dalam nomor ini ataupun di dalam nama ini dia ada data-data lagi. Dia ada data-data yang kita panggil data attribute, di mana data-data itu ialah data yang kita terima daripada mana-mana sumber. Contoh nama Syamil. Nama Syamil akan termasuk dalam attribute ini, dan nama Syamil itu akan dipanggil sebagai data attribute. Oke, murid-murid, itu saja untuk hari ini. Mari kita lihat, kita boleh, murid-murid boleh scan kuis, ataupun Cigo sudah letak link kuis, sedikit kuis, latihan pengukuhan di dalam ruangan komen. Jadi kamu boleh jawab di sana. Nak link cikgu? Kejap, Cigo bagi link baru. Cigo bagi link baru. Oke, Cigo sudah letak di komen. Oke, Muhammad Faiz sudah. Nak tengok Oke, slide sekali. rasanya semua sudah ada. Oke, kejap Pak, Cigo jawab dulu supaya Okey. boleh kamu. Question. Apakah Jenny's Oke. Oke, mari kita lihat progres kamu. Boleh nampak di sudah Cigo share. Oke, paling atas sekarang Salma, sudah habis jawab kah? Oh, oke, boleh lihat Muhammad Faiz sudah. Muhammad Faiz, 10/10. Salma pun 10/10.
Oke, kita lihat pemenang dia ialah Cik Salma. Oke, kita lihat Syamil dapat 6 jawaban betul. Maksud dia dan yang lain dapat full. Maksud dia Cego berani cakap yang kamu semua sudah dapat memahami dan menguasai sedikit sebanyak kita punya topik hari ini. Dan untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu, di sini Cego ada activity untuk kerja rumah kamu, jadi boleh buat di rumah. Dan Cego rasa itu saja untuk hari ini kelas kita. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih murid-murid. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Oke. Oke, Cok, selesai.